forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir terhadap GPS akan sokong kerajaan perpaduan sampai PRU seterusnya, kata Abang Jo. Gabungan Parti Sarawak GPS akan terus memberi sokongan kepada kerajaan perpaduan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hingga pilihan raya umum seterusnya. Pengerusi GPS yang juga Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata sokongan itu penting agar wujud kestabilan yang membolehkan kerajaan persekutuan mentadbir dengan lebih fokus. Okey, mari kita dengar respon dari Datuk Kamal Amir. Di akhirnya kita komen macam biasa. Yang berhormat Premier Sarawak, Datuk Seri Abang Johari. Saudara, semalam Abang Jo menyatakan bahawa gabungan Parti Sarawak, dia kata dia kekal untuk memberi sokongan pada kerajaan perpaduan pimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi artinya saudara, walaupun ada orang berusaha untuk melakukan tindakan tebuk atap dan sebagainya, Sarawak kekal. Saya rasa tak silap saya ada 31 kursi di Sarawak. Dengan 31 kursi, keadilan, aman, apa kata harapan ada 82, mereka sudah ada 113. Bagaimana dengan sokongan daripada kita? Apa hal pula ni suruh Datuk Zahid berundur? Kenapa pula? Dia kadang-kadang kita ni saudara, kita jangan kita terjebak dengan cerita-cerita orang saudara. Tapi apa yang dilakukan, apa yang dilontarkan kenyataan oleh Datuk Seri Abang Johari saudara. Jadi Sarawak kekal bersama dengan kerajaan perpaduan. Saya rasa Sarawak rasanya kesemua. Boleh katakan kesemua wakil rakyatnya, kursi 31 kursi parlimen itu berada bersama dengan Pakatan Harapan. Dan ini merupakan kestabilan politik. Buatlah macam mana pun, orang nak jatuhkan Presiden UMNO pun kata kalaulah mereka berjaya sekalipun, mereka tidak mampu untuk menggugat kerajaan yang sedia ada. Itu keadaannya saudara. Dan kestabilan politik itu yang paling penting. Bagaimanapun saya sebagaimana yang dinyatakan oleh Datuk Seri Jazlan semalam, iaitu Ketua UMNO bahagian Pulai, dia pun hairan bagaimana bidang kehakiman boleh dipanggil ke parlimen dan terpaksa pula Peguam Negara menjawab persoalan dan sebagainya. Saya pun tak tahulah apa muslihat di sebalik itu. Tetapi bagaimanapun saya menyantunilah usaha yang dilakukan oleh Jawatankuasa Pilihan Khas Hak Asasi Manusia, Pilihan Raya dan Reformasi Institusi, yang katanya akan mengundang Tan Sri Idrus Harun dan Peguam Negara Datuk Ahmad Teriruddin Mat Saleh untuk mengadakan mesyuarat dengan Jawatankuasa itu bagi memberi penjelasan berhubung beberapa isu yang berbangkit pada sidang Dewan Rakyat. Ini keadaannya saya rasa okeylah, keterbukaan Jawatankuasa tersebut panggil, dan kabarnya Peguam Negara dua-dua orang saudara sudah pun bersetuju untuk hadir dan mesyuarat akan diadakan bulan depan. Mudah-mudahan ada sinar saudara. Soal apa yang berlaku dalam mahkamah orang pertikaikan, saya pun hairan. Kita warga Cita Damai yang menjunjung 5 rukun negara saudara. Kita sepatutnya mempertahankan keluhuran perlembagaan dan juga kedaulatan undang-undang. Tak sepatutnya kita berbicara soal undang-undang ni di luar. Sebab itu bila saya lihat kawan-kawan yang mengantar kiriman, saya kata berhati-hati saudara. Jangan sampai kita terjebak dengan masalah yang dianggap sebagai penghinaan terhadap mahkamah. Anda boleh memberi pandangan, boleh, tak ada masalah. Tetapi jangan sampai kita terjebak dalam situasi yang dianggap sebagai menghina mahkamah. Tak pasal-pasal je saudara. Itu keadaan saudara. Sebagaimana yang kita dengar hari ini. Bagaimana yang bahagia Datuk Seri Ayub Khan Maidin Piche selaku Timbalan Ketua Pilihan Negara. Beliau buat kenyataan bahawa mereka yang melakukan, yang menganjurkan perhimpunan ini semalam lah saudara, kononnya nak membebaskan Malaysia dan sebagainya, mereka katanya terdedah kepada penganjuran perhimpunan tanpa kelulusan polis. Itu kenyataan daripada Timbalan Ketua Polis Negara. Memang menurutnya memang kita ada kebebasan bersuara, tapi ada hadnya. Dan sebab itu menurut Datuk Seri Ayub, dia kata ada pihak menyatakan di bawah artikel 10 Perlembagaan Persekutuan hak asasi berhimpun. Memang ada, tapi kena juga lihat di bawah artikel 10 dalam kurungan 2.
di mana setiap kebebasan untuk berhimpun ada batas-batasnya yang perlu dipatuhi. Jadi katanya dia bimbang. Dan semua itu katanya perlu mengimbangi antara hak asasi dengan keselamatan dan ketenteraman awam. Jadi itu kena jelas. Sebab polis tidak akan bertolak ansur dengan siapa-siapa saja yang melanggar undang-undang negara. Jadi beliau menyatakan setakat ini pihaknya sudah pun mengenal pasti 25 individu yang terlibat dalam perhimpunan tersebut. Malahan 6 orang telah pun dipanggil. Saya tak mau sebut nama saja, biarlah pihak polis, musuhan polis saja. Tapi bagaimanapun selalu saya katakan, tangan yang mencincang maka bahulah yang memikul. Saudara Masrul Azmi, terima kasih menghantar saya sejambak hati, saudara Masrul Azmi. Besar hati tu, saya pun berbesar hati menerimanya. Terima kasih saudara. Dan saudara, soalnya sekarang ni kita nak tanyalah apabila mereka, apa motif sebenar perhimpunan tersebut diadakan. Jadi kalau mereka membantah keputusan mahkamah terhadap Datuk Seri Zahid Hamidi, mereka juga kena buat bantahan terhadap apa yang dilakukan terhadap Datuk Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sebab beliau dibebaskan hanya kerana persoalan teknikal. Ini kalau kita nak buat argument, saudara. Tapi bagi saya tak payahlah kita panjang-panjangkan. Sebab itu tidak ada keperluan. Apabila sampai rakyat diseret masuk untuk menyertai himpunan, macam besar sangat masalah negara ni, saudara. Ini sedangkan masalah ni berkait soal undang-undang. Jangan lupa, saudara, 5 tahun Datuk Seri Zahid Hamidi turun naik mahkamah. Bukan dia kata masuk mahkamah hari itu lepas. Tidak. 5 tahun. Dan Tan Sri Muhyiddin baru masuk sebulan 2 bulan saja, saudara. Ini dah 5 tahun akhirnya mahkamah buat keputusan begitu. Ini masalahnya. Nur Zain dia kata saya kena pastikan, hari-hari kena fahamkan. Betul saudara, saya harus memberi penjelasan ini supaya warga kita damai. Dan saya tak mahulah saudara, macam mana apa berlaku. Hari ini saudara, adun jengka pula dah kena panggil dengan pihak polis. Ahli Dewan Undangan Negeri jengka saudara Syahril Azman Abdul Halim. Dia mengesahkan bahawa pihaknya telah pun dipanggil oleh pihak polis untuk membantu siasatan berhubung dakwaan bahawa beliau memainkan sentimen 3R, iaitu kaum, agama dan institusi raja pada akaunnya baru-baru ini. Dalam kenyataannya ditulis tu, saya sudah dipanggil polis dan jam 5 petang ini saya menemui pegawai penyiasat di Balai Polis Mancis Bentong. InsyaAllah katanya tindakan yang dikenakan terhadap saya tidak akan menggugat Perikatan Nasional untuk terus memberi kefahaman pada rakyat, dan kita akan terus berlawan dengan DAP, Pakatan Harapan serta Barisan Nasional. Bagi saya satu je lah kenyataannya. Dia kalau nak beri penjelasan, kita terima. Tapi bila mengatakan nak berlawan, nampak sangatlah ada sedikit keangkuhan. Tak usah begitu. Pihak polis panggil. Kerana pada 13 September, hari ni 18, 45 hari lepas, pegawai khas pada Ahli Parlimen Bentong yang Syaifura Osman, itu saudara Ahmed Wafifuddin Samsuri, beliau telah pun membuat laporan di Balai Polis Mancis atas dakwaan bahawa Syahril Azman memainkan sentimen 3R dalam akaun media sosialnya, saudara. Dan bagaimanapun Ahmed Wafifuddin mendakwa Syahril Samad membuat kenyataan yang menyentuh hak bumi putera selain turut menyentuh nama Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan parti DAP. Sebab itu saya katakan saudara, bila kita nak buat kenyataan, berhati-hati. Jangan kita terus menyerang. Nampak sedap, seronok. Saudara, kadang-kadang kita melayari muka-muka ni, banyak sokongan, kita seronok. Akhirnya kita terperangkap. Saya berusahalah untuk tidak menyantuni persoalan-persoalan yang saya tahu kadang-kadang ada teman-teman yang cuba memerangkap saya untuk memberi ulasan. Saya tak mahu, saudara. Saya tak mahu untuk terperangkap dalam urusan-urusan sebegitu. Kerana bagi saya, kita warga Cita Damai, saya memberi pencerahan apa yang jelas. Kalau tak jelas, tidak ada pihak berautoriti, saya takkan bagi tahu. Memang saya tahu banyak cerita. Macam saudara tanya saya tadi, tentang isu tanah ini di lodging, itu yang dijadikan kebun durian Musangking. Saya terima banyak saudara. Bagaimana pada tahun 2022, Datuk Usham sudah pun mendedahkan persoalan ini. Bagaimana yang dapatnya siapa dan sebagainya. Dan bagi saya ada carian dalam syarikat siapa yang dapat. Bagi saya apa tujuan kita? Cuma yang saya nak nyatakan supaya kalaulah benar kita berjuang untuk bangsa kita, janganlah sampai anak bangsa kita ini diketepikan. Itu saja saudara.
saya selalu mengatakan bila kita bercakap, kena cakap yang benar lah. Kalau kita, semua saya marah apabila ada-adanya ahli politik, saudara, menggunakan nama Melayu itu sebagai modal politik mereka. Lain tak ada, sikit-sikit demi perjuangan bangsa, demi Melayu, demi agama dan sebagainya. Tapi apa jadi bila mereka berada di anjung kuasa? Mestilah diterjemahkan apa yang mereka lontarkan, apa yang mereka janjikan kepada rakyat. Jangan sampai rakyat ditipu. Itu sahaja. Bila mereka nak bertanding, contoh besok parlimen esok, saudara, bergunduk lagi parlimen. Bila mereka mengatakan saya akan berjuang untuk rakyat, tapi bila kita lihat mereka berada dalam dewan yang mungkin sejuk, yang nyaman, kerusi yang empuk, mereka lena. Bukannya nak berbahas tentang masalah rakyat. Banyak saya tengok gambar-gambar yang tidur. Sebab itu malam ke kemarin saya kata, allowance yang mereka terima tu satu hari RM400. Bukan untuk mereka lena dalam parlimen. Tapi ada gambar. Jelas. Kita lihat dalam media sosial, ada ahli-ahli parlimen yang lentuk, yang tenganga, saudara. Bagi saya lah, tak sepatutnya, seharusnya mereka hadir ke parlimen dengan badan yang cergas. Sebab mereka diletakkan kalau duduk di Kuala Lumpur, kalau datang dari luar daerah, duduk di hotel 5 bintang, ditanggung oleh kerajaan daripada hasil wang rakyat. Kehadiran mereka, naik pesawat terbang, dibayar oleh rakyat. Naik kereta, serba empuk, ada allowance-nya. Malahan, selain daripada RM16,000 sebulan, mereka dapat setiap hari mereka datang ke parlimen RM400. Ini wang rakyat. Kenapa wang itu diperoleh tetapi tidak melaksanakan? Sebaliknya tidur dalam parlimen. Itu yang membuatkan saya kadang-kadang geram saya. Bukanlah saya membenci, tidak. Kita menegur supaya ahli parlimen lebih berwaspada. Dan tiap-tiap persoalan yang dilontarkan di parlimen tu janganlah sampai orang ketawakan kita. Sebagaimana saya dengar kenyataan sekarang ni tular dalam media sosial. Ahli parlimen daripada Langkawi, dia boleh pula menyatakan apakah persidangan kita di parlimen ni, kenyataan-kenyataan ahli-ahli parlimen, wakil-wakil rakyat kita ni tidak diintip oleh negara luar. Saya dengar begitu, saya ketawalah. Saya kata, apa bendanya? Macam mana bila katakan tidak dengar oleh negara luar, sedangkan apa yang dibincangkan di parlimen disiarkan secara live besok pukul 10 pagi. Saya tekan sajalah dalam media sosial. Ada laporan. Jadi perlu apa nak dibangkitkan soal keselamatan, security? Kan benda ini mengarut, saya kata. Malahan ahli parlimen daripada Arau, kita lihat, tengok, dia letak dia depan meja dia bila nak bercakap, bila nak berbahas. 3 telefon untuk disiarkan. Jadi bagi saya lah, sebagai ahli parlimen, tak sepatutnya bercakap soal itu. Banyak lagi saya tenanti-nanti sebagai ahli parlimen Langkawi bila akan bercakap tentang sektor pelancongan. Bagaimana kehidupan warga Langkawi yang begitu tertekan sekarang apabila kemajuan pelancongan ini tidak dipertingkatkan. Masalah feri, masalah kedudukan, hotel-hotel, dan juga tak ada di booster untuk menarik pelancong. Dulu Langkawi terkenal sebagai pulau bebas cukai. Apakah tidak boleh agar Langkawi itu masih dikekalkan balik dengan pulau bebas cukai? Kalau dia dapat menyuarakan begitu, saya kata itulah caranya sebagai ahli parlimen yang bekerja untuk rakyat. Ini ada pula wakil rakyat yang bercakap, cerita dalam Dewan Rakyat, saya gunakan duit saya untuk melawat orang mati. Saya kata, apa benda mengarut ni? Apakah itu you nak mengungkit you bagi duit pada orang meninggal? Lepas tu kalau orang kahwin, saya bagi duit. Ya saudara, kalau orang datang, saya kena bantu. Bagi saya, ini cerita apa benda ni? Parlimen digunakan platform yang begitu berharga. Apakah kita bayar mereka dengan allowance RM400 sebagai allowance mesyuarat, hanya nak cerita, saya dah buat itu, saya dah buat ini. Bukan itu, saudara. Memang dia minta supaya Yang Amat Perdana Menteri mempercepatkan segala bantuan-bantuan yang perlu disalurkan kepada ahli-ahli parlimen supaya dapat digunakan peruntukan pembangunan rakyat. Itu saya bersetuju. Kalau mereka menyatakan, saya mahu supaya peruntukan kawasan saya dah suarakan. Tentang surau, tentang jalan, tentang jambatan, kehidupan rakyat, sekolah dan sebagainya, saya bergembira. Tapi ini tidak dilontarkan. Apa yang dipercakapkan, lain tak ada. Saya dengar begitu, astagfirullahalazim. Boleh pula mengelirukan dewan. Katanya penduduknya ada lebih kurang 300,000. Sedangkan dalam bancian ada 158,000, tak silap saya, 38,000, tak silap saya. Itu keadaannya, saudara. Jadi saya haraplah ahli parlimen besok bersidang,
hadir ke parlimen, anda harus ingat, anda dihantar oleh rakyat dengan penuh harapan supaya memperjuangkan kehidupan rakyat. Bukan nak bercakap soal diri anda, bukan nak bercakap soal parti anda. Musim pilihan raya dah selesai. Anda dah diterima dan dalam sistem demokrasi, anda telah pun disahkan angkat sumpah sebagai ahli parlimen. Jalankan tugas dan jangan sesekali menafikan orang tak sokong anda, maka anda ketepikan. Tak boleh. Kenalah ingat, kalau anda mewakili Subang Jaya, artinya seluruh warga Subang Jaya itu adalah rakyat anda yang harus anda perjuangkan. Kalau anda mewakili Sungai Buloh, seluruh kawasan Sungai Buloh ini, sama ada yang menyokong anda, menentang anda, mereka inilah rakyat. Sebab itu saya amat terima kasih macam Datuk Juari Gani bila menyantuni warga di Titiwangsa. Seluruh, sama ada yang sokong tak sokong, dia anggap semua rakyat dia. Begitu juga kita lihat macam mana ahli parlimen daripada Tambun, Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Begitu juga Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi. Memang beliau menang itu hari pun tak banyak lah, lebih kurang 3-400 majoritinya. Tapi beliau masih beranggapan seluruh warga Bagan Datuk itu adalah rakyat yang perlu ditangani, perlu disantuni. Itu kena ingat tu saudara. Dan saya haraplah besok tak ada lagi lah laporan yang menggambarkan adanya wakil-wakil rakyat kita yang tidur dalam parlimen. Kecewa kita saudara. Wakil rakyat datang mesyuarat dapat RM400, mereka menggunakan wang rakyat. Janganlah sesekali anda menghancurkan hati dan perasaan rakyat bila melihat ahli-ahli parlimen berbincang cerita lain tak ada, melainkan cerita orang ni tak betul, orang ni tak betul, orang ni kena letak jawatan, orang ni kena berundur. Ini sudah habis, masa sudah habis. Nak lawan lagi, tunggu 4 tahun lagi. Pilihan raya 16, lawan sangat. Dan rakyat akan melihat bahawa bertilah, bahawa mereka berpuas hati bahawa apa yang anda slogankan selama ini, nak jadi wakil rakyat, anda memperjuangkan soal rakyat. Kalau tidak, saya kata anda ahli parlimen yang hampeh. Cap ayam lah. Saya minta maaf saya menggunakan perkataan-perkataan yang tak sepatutnya saya gunakan. Tapi itulah yang ada dalam jiwa saya melihat tingkah laku ahli parlimen yang sebegitu. InsyaAllah rasanya besok saya nak bertandang ke parlimen, nak berjumpa dengan teman-teman. Kalau boleh saya tegurlah secara peribadi. Saya amat mengharapkan, gunakanlah dewan yang mulia itu untuk perjuangan rakyat. Kena ingat, anda mewakili rakyat. Anda wakil rakyat. Orang dah pilih anda. Sama ada mereka menyokong ataupun tidak menyokong. Kalau anda kawasan itu, anda jadi ahli parlimen, kena santuni semua. Jangan pandang kiri, jangan pandang kanan. Teruskanlah untuk menyantuni lestari kepentingan rakyat. Okey tuan-tuan, komen saya akan baca detail lagi dekat Syakini ni. Kami memberi anda Anwar sokongan penuh dan memiliki kerajaan persatuan yang stabil sehingga pilihan raya seterusnya, kata beliau semasa berucap di majlis sambutan Hari Malaysia 2023 peringkat kebangsaan di Stadium Perpaduan di Kuching malam ini. Selain Anwar, pembangku yang di-Pertua Negeri Sarawak Tan Sri Muhammad Asfiah Awang Nasar turut hadir sebagai tetamu kehormat di acara itu. Abang Johari berkata walaupun Sarawak dan Sabah menuntut beberapa perkara khususnya di bawah Perjanjian Malaysia 1963 MA 63, ia tidak berarti kedua-dua negeri itu termasuk Semenanjung Malaysia tidak boleh bekerjasama demi Malaysia. Penubuhan kerajaan perpaduan adalah bukti perbezaan tidak menjadi penghalang ke arah perpaduan, katanya. Okey, mari terus menyokong kerajaan perpaduan dan PMA Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.